Saudara, tahun 2023 semakin hampir ke penghujungnya. Ia juga digelar sebagai tahun paling panas dalam sejarah sekaligus membuktikan kesan cuaca ekstrim. Maka tidak hairanlah sidang puncak COP28 yang menutup tirai baru-baru ini mengadakan pelbagai perbincangan sengit. Dalam segmen Jelas Berita malam ini, rakan penyampai Nur Shah Ismail menjelaskan beberapa perkara yang menjadi pertaruhan dalam usaha melindungi bumi. Krisis iklim, darurat iklim dan bencana iklim. Antara istilah yang sering digunakan apabila keadaan planet kita menjadi topik perbincangan. Ramai saintis setuju dunia berada di ambang krisis, lebih tepat pelbagai krisis. Dengan ais kutub di kedua-dua Antartika dan Arktik mencair dengan cepat, suhu di darat dan laut mencecah paras rekod dan cuaca menjadi semakin ekstrim dan tidak menentu serta berlaku dengan semakin kerap. Ia bukan sesuatu yang baru dalam sejarah bumi sepanjang 4.5 bilion tahun kewujudannya. Daripada fenomena rumah panas dan zaman ais, kemunculnya lonjakan biodiversiti serta kepupusan besar-besaran. Namun, ia kini berlaku pada rentak yang belum pernah disaksikan. Kita hanya perlu menoleh kepada kurun-kurun kebelakangan ini untuk mengenal pasti punca permasalahan kini. Penggunaan bahan bakar fosil secara berleluasa dari sejak revolusi perindustrian. Bahan bakar fosil merupakan punca terbesar kepada perubahan iklim. Pembakaran bahan sedemikian melepaskan gas-gas yang tidak kelihatan yang terperangkap di atmosfera. Gas-gas ini kemudian menyerap haba matahari lalu menyebabkan suhu di bumi meningkat. Menurut para saintis, tahun ini hampir pasti menjadi yang paling panas sejak sebelum zaman ais terakhir, iaitu sekitar 125,000 tahun yang lalu. Bila ais mencair, paras air laut meningkat. Suhu permukaan laut dan darat yang tinggi mewujudkan kelembapan dan tenaga yang berupaya mencetuskan ribut dan banjir lebih berbahaya lagi dahsyat. Suhu tinggi dan keadaan kering memudahkan kebakaran hutan untuk merebak seluas berjuta-juta hektar. Selain itu, saudara, haba ekstrim boleh memburukkan lagi pencemaran udara serta mengubah aliran angin. Ditambah pula dengan fenomena semula jadi El Niño yang mendorong peningkatan suhu bumi yang sudah sememangnya panas. Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO menyatakan suhu bumi akan melepasi nilai ambang 1.5 darjah Celsius di atas paras pra-perindustrian setidaknya sekali sebelum akhir dekad ini. Menurut Perjanjian Paris 2015, pelepasan karbon global perlu dikurangkan sebanyak 50% menjelang 2030 untuk menghadkan pemanasan bumi kepada 1.5 darjah Celsius dan seterusnya mencapai pelepasan sifar bersih sekitar pertengahan abad. Tahun 2023 menandakan titik pertengahan bagi perjanjian itu. Namun, mengurangkan rentak pemanasan global bukan mudah. Kita harus melakukan beberapa perubahan. Bukan setakat kurangkan pelepasan gas, tetapi juga melenyapkan karbon dari atmosfera dengan memulihkan alam sekitar serta memanfaatkan teknologi baru untuk memerangkap dan menyimpan karbon dioksida. Selain itu, merancangkan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Ini dijangka membentuk hampir 95% daripada penambahan kapasiti tenaga global menjelang 2026. Mempercepat peralihan tenaga secara adil dan teratur menjadi salah satu tunggak utama COP28 di Dubai. Satu kesepakatan bersejarah akhirnya berjaya dicapai selepas perbincangan sengit. Hampir 200 negara menandatangani satu ikrar untuk beralih daripada penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, gas dan arang batu. Persoalannya, saudara, sejauh manakah ia cukup untuk melindungi bumi ini?